Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang tentang tajuk Al-Qiyas, iaitu sumber hukum Islam yang keempat ataupun bermaksud perbandingan hukum. Okey, Al-Qiyas dari sudut bahasa bermaksud menghitung sesuatu dengan sesuatu, membanding atau menyamakan. Dari segi bahasa, kita akan pakai perkataan membanding sebab kita akan banding antara satu kes dengan satu kes yang lain, atau kita akan guna perkataan menyamakan, iaitu untuk menyamakan satu kes dengan kes yang lain. Pada istilah, kias bermaksud menzahir atau menyamakan hukum bagi kes yang tiada nas dengan kes yang mempunyai nas kerana persamaan daripada segi illah hukum. Jadi kita akan cuba samakan ataupun ulama dalam melakukan kias, mereka akan membandingkan ataupun menyamakan hukum yang tak ada nas. Hukum semasa yang tak ada nas, contohnya isap dadah, dengan kes yang mempunyai nas seperti meminum arak. Kerana persamaan dari segi illah hukum, dari segi sebab hukum ataupun sifat hukum, iaitu arak dan dadah dua-duanya sama dari sudut membawa seseorang itu hilang ingatan ataupun menyebabkan seseorang itu tidak waras. Jadi itulah yang menjadi asas banding antara dua perkara kerana mereka itu mempunyai satu persamaan, iaitu sama dari segi illah. Qiyas adalah penzahir dan bukan pensabit satu hukum kerana illah itu telah wujud pada sesuatu hukum walaupun hukum itu baru, kes itu baru. Sekalipun kes itu baru, contohnya hidugam. Hidugam adalah sesuatu yang baru. Minum ubat batuk adalah sesuatu yang baru. Tapi walaupun dia baru, sebenarnya sebab yang menyebabkan dia haram itu telah ada, iaitu mabuk, iaitu hilang akal. Okey. Jadi yang paling penting pada kias adalah illah. Illah adalah asas hukum yang menjadi sebab yang mengikat wujudnya hukum. Maksudnya apabila adanya hukum, adanya illah pada suatu kes yang baru itu, maka hukum akan terpakai padanya berasaskan sebab yang sama yang dikenakan pada kes yang asal yang ada dalam nas. Contoh mabuk. Sifat yang mabuk yang ada pada ubat batuk yang minum sampai 1 galen contohnya adalah sama kesannya ataupun sama sifatnya dengan mabuk akibat minum arak. Maka sesiapa yang minum ubat batuk dengan tujuan untuk mabuk dengan high, maka adalah haram hukumnya, sama saja seperti minum arak. Okey, dalil kehujahan al-qiyas ada 6. Pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar wahai orang-orang yang pandai. Ambil iktibar di sini adalah menggunakan akal. Fa'tabiru. So itu adalah juga bermaksud qiyas, sebab qiyas adalah satu cara untuk menggunakan akal. Yang kedua, kehujahan berdasarkan kisah Muaz yang dihantar ke Yaman sebagai qadhi. Apabila Muaz hendak dihantar ke Yaman oleh qadhi, Rasulullah telah bertanya kepada Muaz, bagaimanakah anda akan menghukum jika datang kepada kamu satu kes untuk diadili. Lalu Muaz menyatakan beliau akan merujuk kepada Al-Quran. Yang kedua, kepada hadis jika tak ada. Jika tak ada juga hadis, dia akan menggunakan ijtihad. Penggunaan ijtihad, ajtahid wala alu, kata Muaz, bermaksud ia menggunakan teknik berfikir ataupun teknik menggunakan akal, iaitu salah satunya adalah kaedah qiyas. Yang ketiga adalah kisah Umar yang bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sana'tul yaum amran aziman. Wahai Rasulullah, aku telah buat pada hari ini amran aziman, satu perkara yang besar. Qabaltu wa ana sha'im. Aku telah cium isteriku dan ketika itu aku sedang berpuasa. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi bertanya, ara'aita law tamatma'ta bil ma'. Apa pandangan kamu kalau kamu berkomor-komor dengan air? Qala la ba'sa. Umar jawab, tidak mengapa. Faqala famuhu. Maka Rasulullah menjawab, berkata famuhu, begitulah juga. Famaza alaika, demikian juga kata kamu. Maksudnya dalam hadis ini Rasulullah telah mengkiaskan hukum cium isteri dengan hukum berkomor-komor. Jika hukum berkomor-komor ketika puasa itu tidak membatalkan puasa,
maka begitulah juga hukum mencium isteri ketika berpuasa adalah tidak membatalkan puasa. Jadi Rasulullah menjawab secara kias. Begitu juga dalam kes seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah berhubung nazar ibunya untuk menunaikan haji. Rasulullah telah mengkiaskan dengan kewajipan membayar hutang. Okey, dalam kes ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ibunya meninggal dunia dan ibunya pada ketika masa hidupnya telah bernazar untuk menunaikan haji?" Jadi Rasulullah menjawab dengan kias, iaitu Rasulullah tanya bagaimana jika sebelum dia meninggal dia berhutang dengan orang, adakah dia kena bayar? Lalu sahabat sebut jawab, ya tentu sekali, maka Rasulullah telah mengkiaskan dengan hutang Allah, iaitu haji lah. Maksudnya nazar nak pergi haji ni ialah seorang itu bernazar, berjanji untuk menunaikan satu tanggungjawab yang difardukan Allah dalam rukun Islam yang kelima. Jadi ia dikiaskan sebagai hutang Allah yang juga wajib dibayar. Dan secara ijma'nya kias dihujahkan berdasarkan ramai sahabat mengamalkan kias. Contohnya pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah selepas Rasulullah dengan dikiaskan kepada pelantikan Abu Bakar sebagai imam dalam solat subuh ketika Nabi SAW sakit. Rasulullah ketika sakit yang sebelumnya selalu menjadi imam kepada muslimin pada ketika itu, kemudian ketika baginda terlalu sakit, baginda telah mencadangkan supaya Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam subuh. Jadi cadangan itu telah dikiaskan oleh orang ramai bahawa Abu Bakar lah yang sepatutnya menggantikan jawatan khalifah untuk pemerintahan, dikiaskan dengan pelantikannya sebagai imam solat subuh. Begitulah dikiaskan oleh Ibnu Abbas kedudukan datuk dengan cucu yang berupaya menghijab saudara, sepertilah peranan seorang bapa. Jika seorang bapa boleh menghijab cucu dan boleh mewarisi bersama cucu dan menghijab saudara, maka begitulah juga datuk. Dan dari segi akalnya, hukum syarak yang mempunyai elah yang sama, dari segi logiknya kita boleh guna pakai untuk kes-kes yang lain juga. Okey, rukun kias ada 4. Pertama adalah kes asal yang ada nas, iaitu kes asal yang sabit dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang ada nas itu bermaksud Al-Quran dan hadis ataupun disebut al-maqis alaih, iaitu yang dikiaskan ke atasnya. Contohnya, la taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Itu adalah nas yang telah sabit dalam Al-Quran. Dan hukum pada kes asal iaitu hukum syarak. Al-hukmu, hukum. Maksudnya pada kes asal itu mesti ada hukum. Contohnya hukum haram membunuh diri, haram meminum arak dan sebagainya lah. Dan kes baru yang tiada nas. Kes baru, dia mesti ada kes baru, kes yang baru berlaku yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kes baru ni disebut Al-Makis ataupun disebut Al-Far'u, cabang. Al-Makis yang kita nak kiaskan. Al-Far'u bermaksud cabang. Contohnya lumba haram. Mana ada lumba haram dalam Al-Quran dan hadis kan? Menaga dadah, merokok, menghisap daun, menghisap cerut contohnya. Minum air daun ketum, makan metafetamin, apa semua pil yang menghayalkan, maka semua itu tak ada. Minum ubat batuk pun tak ada. Semua perkara-perkara baru ini kita kata kes baru yang tiada nas. Dan rukun keempat yang sangat penting yang saya ulas dalam Webex meeting kita tadi adalah sifat yang wujud pada hukum asal, iaitu illah. Illah bermaksud satu alasan, satu sifat ataupun satu sebab yang wujud pada hukum asal dan juga wujud pada kes yang baru. Saya ceritakan contohnya pada hukum asal. Contohnya kes bunuh diri. Kes bunuh diri, sifat itu adalah sifat mengambil nyawa dengan diri sendiri. Bukan tunggu ajal, tapi dia bunuh diri sendiri. Maka kes baru juga ialah seperti dia menggantung diri ke, dia lumba haram ke, dia buat sesuatu yang boleh mematikan diri sendiri. So, itu adalah sifat yang sama. Ataupun kita ambil contoh yang lain ialah mabuk. Sifat mabuk yang wujud pada minum arak adalah sama juga mabuk wujud pada contohnya minum ubat batuk. Siapa yang minum ubat batuk dengan banyak dos, yang melebihi dos sehingga mabuk, ataupun siapa yang mengambil dadah ganja sehingga mabuk, sehingga hilang akal, keadaannya sama seperti larangan mabuk pada minum arak dalam nas. Jadi
sifat mabuk itu adalah sifat yang wujud pada hukum asal yang kita boleh apply sifat itu pada kes-kes yang baru. Maka kita kata ilahnya sama iaitu mabuk. Jadi sebarang perbuatan yang mabuk ataupun memabukkan hukumnya haram. Sekalipun tak ada dalam nas seperti minum ubat batuk, tapi kesannya adalah sama. Contoh pertama adalah pengharaman arak. Firman Allah SWT, Ya ayuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, arak, maisir, judi, wal ansab, tenung nasib, wal azlam, lebih kurang juga rijsum min amali syaitan, satu najis, satu noda daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaklah kamu semua jauhinya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Dan ada lagi hadis yang menyatakan kullu muskirin haram, setiap perkara yang memabukkan adalah haram. Jadi haramnya arak itu al-khamru tu wal mais, al-khamru kat sini kita bincang al-khamru itu adalah berdasarkan kepada sifat mabuk yang dimiliki pada arak. Jadi kiasnya adalah kepada segala yang memabukkan hari ini adalah haram, seperti yang saya bincangkan dalam slide sebelum ini. Slide yang kedua adalah contoh kedua adalah tentang waris membunuh pewaris. Nas asal pada kes asal adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarisul qatil, tidak mewarisi pembunuh. Maksudnya pembunuh seorang anak sebagai contoh, apabila dia bunuh ayah dia, dia diharamkan daripada mewarisi harta ayahnya. Kerana apa? Kerana dia membunuh tentu sekali untuk mendapat harta pusaka segera. Walaupun mungkin niat itu tidak ada, dia bunuh kerana dia marah ke ayah dia dan sebagainya, tetapi akibat ayahnya mati cepat, akibat tangannya, maka dia mendapat harta pusaka. So dari segi ini nas mengatakan Rasulullah melarang seorang anak ataupun seorang waris yang berhak mendapat harta pusaka, dia bunuh pewaris dia, maka dia dihalang daripada harta pusaka. Apa pula kes yang tidak ada nas, iaitu pembunuh wasiat. Kita kias ke atas penerima wasiat. Maksudnya orang yang menerima wasiat, dia membunuh kepada pemberi wasiat dia, maka dia juga dihalang daripada menerima harta wasiat. Kalau kita kata, mana dalilnya? Tak ada dalil pun. Yang ada dalil hanyalah untuk pembunuh pewaris saja, tidak ada pembunuh pewasiat. Ya, memang tak ada dalil, tapi kita menggunakan kaedah kias, iaitu ia mendapat kesan yang sama, iaitu dia akan mendapat harta wasiat lebih cepat daripada masa yang sepatutnya kerana akibat dia membunuh pewasiatnya. Maka di situ ilahnya sama, iaitu membunuh dan mendapat harta dengan lebih cepat. Seterusnya ialah membeli ataupun meminang atas pinangan orang lain. Apakah hukumnya membeli, meminang atas pinangan orang lain? Pinangan orang lain yang ini telah ada nas, iaitu qaulun Nabi SAW, fala yahillu lil mu'min, tidak halal bagi seorang mukmin an yakhtuba ala khitbati akhihi, dia meminang atas pinangan saudaranya. Maksudnya saudaranya telah meminang wanita itu, dia pergi meminang lagi, itu haram. Au yabta'a ala bai'i akhihi, ataupun dia membeli atas bai'i akhihi, atas pembelian saudaranya, hatta yaza, sehinggalah saudara itu meninggalkan. Maksudnya saudara itu dah beli barang tapi tak ambil, dah bayar duit, tiba-tiba dia pergi, dia bayar dengan lebih tinggi dan dia ambil barang itu. So semua ini adalah haram. Kerana apa ilah dia? Kerana mengganggu tasarruf, mengacau hak orang lain, iaitu satu tasarruf, satu urus niaga yang mengganggu hak orang lain. So bagaimana jika dia berlaku perkara-perkara gangguan ini berlaku ke atas perkara yang lain? Contohnya sewa. Orang dah pergi sewa kereta itu, tiba-tiba dia datang, dia menyewa atas sewaan orang lain yang belum datang ambil kereta itu dengan membayar harga yang mahal. So hukumnya sama, haram juga. Okey, berdasarkan hadis tersebut. Seterusnya contoh jual beli semasa azan Jumaat. Apabila berlakunya azan Jumaat, diharamkan jual beli berdasarkan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apabila diseru untuk solat pada hari Jumaat, fas'au, maka hendaklah bersegera kamu ila zikrillah, untuk mengerti Allah, wa zarul bai', dan meninggalkan jual beli. Kenapa haram di sini untuk berjual beli? Kerana dia menyebabkan seseorang itu lupa ataupun alpa
kepada Allah SWT pada ketika solat Jumaat kerana khusyuk berjual beli, tawar menawar dan sebagainya. Jadi elah di sini adalah jual beli itu melegakan untuk solat. So apa yang kita boleh lakukan kias di sini ialah segala urus niaga lain selain jual beli. Contohnya melakukan sewaan pada hari Jumaat. Ketika orang solat Jumaat, dia pergi sewa kereta. Ketika orang solat Jumaat, dia pergi buat gadaian, dia pajak gadai. Ketika Jumaat lah, orang nak solat Jumaat, dia pergi menikah. Jadi semua perbuatan tersebut adalah haram. Kerana kita nisbahkan ataupun kita kiaskan kepada haramnya transaksi yang dilakukan semasa azan Jumaat dilaungkan dan kemudian untuk solat Jumaat. Sebab semua perkara-perkara tersebut yang baru itu, sewaan ke, gadaian ke, nikah ke, pergi bercuti ke dan sebagainya yang mengganggu solat Jumaat, tak berhenti solat Jumaat, maka itu adalah melegakan untuk solat Jumaat. Tapi kalau bercuti, dia boleh kita berhenti tengah jalan kan. Tiba-tiba masa solat Jumaat itulah dia nak keluar pergi bercuti. Itu yang tidak dibenarkan. Okey, syarat bagi hukum asal. Hukum asal, saya kata tadi, kes asal dia mesti sabit dalam Al-Quran atau Sunnah ataupun Al-Hadis. Jadi syarat bagi hukum asal, dia mestilah sabit berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh hukum asal ni sabit berdasarkan ijtihad. Sebab ijtihad ini adalah secondary, yang wujud selepas dirujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita nak menjadikan sumber hukum qiyas ni juga adalah merupakan sumber hukum yang berdasarkan kepada sumber hukum asal iaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka pensabitan hukum asal mesti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang menyebabkan qiyas yang dilakukan oleh ulama merupakan satu metod istimbat hukum, satu metod penetapan hukum yang kuat di sisi agama. Kenapa? Kerana dia juga dinisbahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, syarat hukum asal itu boleh diketahui oleh akal akan ilahnya. Maksudnya, sebab ataupun alasan yang kita setarakan, kita selarikan antara kes yang baru dengan kes yang telah ada nas itu, kita selarikan berdasarkan ilah yang kita boleh ketahui dengan akal. Contohnya mabuk, kita boleh nampak mabuk. Kalau kita kata membazir, kita boleh nampak membazir. Kalau kita kata ia sesuatu yang membuang masa, kita tahu dia sesuatu yang membuang masa. Maksudnya boleh difikirkan. Bukanlah sesuatu yang pada hukum asal itu yang tidak boleh difikirkan. Seperti perkara-perkara yang bersifat ta'abud, yang bersifat ibadat. Contohnya bilangan rakaat, kita tak boleh nak kias. Tawaf 7 kali, kita tak boleh nak kias. Kadar sebatang zina, qazaf 80 kali, 100 kali, kita tak boleh nak kias. Tapi perkara-perkara yang boleh difikirkan, contohnya membazir, membahaya, boleh mendatangkan mudarat dan sebagainya, itu boleh kita fikirkan dengan akal. Tak. So, sesuatu yang mudarat, yang boleh difikirkan akal, yang boleh membahaya pada nyawa, boleh membahaya pada anggota badan, sesuatu itu kita boleh tahu melalui pemikiran akal. Maka cukup, memadai. Yang ketiga adalah ada ilah yang boleh didapati pada kes baru. Ataupun kita kata ilah pada kes baru itu selari dengan ilah pada kes asal. Qiyas pada furu' sama dengan qiyas pada asal, usul. Contohnya qiyas qasar, berbuka puasa adalah kerana musafir, bukan kerana kerja berat. So qiyas pada qasar, contohnya pergi ke Johor daripada Pulau Pinang, ataupun berbuka puasa kerana musafir, adalah sama saja ilah itu jika kita compare dengan perlakuan Rasulullah SAW dalam hadis dan sebagainya, bukan kerana kerja berat. Yang keempat adalah hukum asal itu tidak khusus pada kes asal itu. Maksudnya hukum asal yang dibincangkan dalam nas Al-Quran atau hadis itu, dia boleh bersifat ataupun boleh dipakai pada kes-kes yang lain, bukan bermaksud khusus untuk kes itu saja. Contohnya Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4. Nabi berkahwin lebih daripada 4, berpoligami sehingga 9, ada kata 11. Itu adalah khusus untuk Nabi SAW. Kita tidak boleh hari ini kita kata kita nak kahwin dengan 5 orang gadis kerana kita kias kepada perkahwinan baginda. Itu salah, kerana hukum asal itu khusus pada kes itu saja. Ataupun hukum haram mengahwini bekas isteri Nabi, khusus untuk Nabi saja, tidak boleh dia kahwini isteri-isteri baginda. Tetapi isteri-isteri orang lain boleh kita kahwini. Okey, melainkan isteri kepada bapa kita. Okey, itu adalah syarat tentang hukum asal.
Okey, penting untuk anda semua faham bahawa hukum asal itu bukanlah furuk kepada hukum asal yang lain. Maksudnya, hukum asal itu memang hukum yang asal daripada nas. Ia bukan hukum furuk ataupun bukan hukum cabang ataupun bukan hukum hasilan daripada hukum asal yang lain. Okey, faham Dia mesti betul-betul asal. Dia mesti primary hukum yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Dia bukan hukum yang terhasil daripada ijtihad yang lain. Ini maksudnya. Kerana jika hukum asal itu mempunyai, walaupun hukum asal itu mempunyai illah yang sama dengan hukum furuk, ia adalah tidak berfaedah, tidak berfaedah, tidak memberi makna pun. Seperti mengkiaskan terung dengan apple dalam illah makanan berkenaan dengan larangan riba al-fadli, sedangkan apple adalah furuk kepada tamar, ataupun mengkiaskan jagung dengan beras sedangkan beras adalah furuk kepada gandum. So yang saya hijaukan itu adalah bermaksud ia adalah hukum furuk ataupun hukum cabang yang terhasil daripada hukum asal yang termaktub dalam hadis ataupun Al-Quran, iaitu tentang tamar dan gandum. Sebab terung, apple, jagung, beras ini dia bukanlah makanan yang terhasil di tanah Arab pada masa tersebut. Jadi hadis dan Al-Quran hanya berkisar tentang tamar dan gandum yang ada dalam nas. Jadi kita tidak boleh menggunakan furuk itu sebagai asal kepada hukum yang kita nak kiaskan. Yang kedua, jika illah berlainan, kias akan menjadi fasid, kias akan menjadi batal ataupun kias menjadi tidak sah, kerana sebagaimana kita bincang dari awal dari itu, illah mestilah sama antara kes yang baru dengan kes yang lama. Kes yang furuk ataupun kes yang asal, dia mesti illah dia sama. Jika illahnya berbeza, kias itu akan menjadi fasid kerana tiada nas pada hukum asal yang kedua, tidak wujud nas. Oleh itu tidak menjadi hukum secara kias, seperti mengkiaskan wuduk dengan tayamum daripada kewajipan niat kerana sama-sama bentuk taharah. Sedangkan illah asal tayamum dikiaskan dengan solat kerana kedua-duanya adalah ibadat. Okey, nampak dia ada beza di antara yang kita nak kias itu mesti ada illah yang sama, sama ada illah dia bersuci ataupun illah dia adalah ibadat. Yang ketiga adalah furuk tidak sabit lebih awal daripada asal. Furuk mesti sabit lewat lah, sebab yang asal tu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dia mesti berada dalam Al-Quran dan hadis lebih awal daripada furuk, kes-kes yang baru berlaku. Kalau kes baru berlaku itu wujud awal, tak logik lah. Jadi seperti mengkiaskan wuduk dengan tayamum, sebab wuduk sabit dahulu daripada tayamum, sedangkan tayamum sabit lewat daripada wuduk. Okey. Yang keempat, hukum asal itu tidak kekal pada furuk. Jadi hukum asal itu dia boleh digunakan, dia boleh apply. So dia tidak boleh hukum asal itu kekal pada furuk. Maksudnya hukum asal yang wujud pada hukum asal itu dia mesti juga ada pada furuk. Sebab kita nak hukumkan berdasarkan illah yang sama, jadi hukum itu juga akan berpindah pada kapasiti yang sama, pada keadaan yang sama. Contoh ulama Hanafiah tidak mengharuskan kias zihar zimmi dengan zihar muslim untuk kembali kepada isteri kerana zihar muslim mempunyai kafarah yang boleh ditunai, sedangkan zimmi bukan ahli kafarah. Jadi zimmi bukan ahli kafarah, jadi kita tak boleh nak kias. Zimmi ni orang kafir lah, kafir yang zimmi ni tunduk kepada undang-undang Islam ataupun kajian Islam, kafir yang berada dalam negara Islam. Sedangkan muslim dia tertalak kepada undang-undang zihar Islam, dalam perkahwinan Islam. Jadi kat sini hukum asal itu tidak kekal pada furuk lah, sebab zimmi lain. Jadi hukum asal itu mesti kekal pada furuk. Okey, dalam contoh ni kalau anda tengok ada 3 kolom. Satu tentang hukum asal, iaitu tamar, gandum, niat solat, niat tayamum, zihar muslim. Semua ini adalah hukum asal yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah furuk, iaitu hukum secondary, hukum yang baru berlaku, kes yang baru berlaku, iaitu apple, beras, jagung, terung, niat untuk tayamum, niat untuk wuduk yang baru dibincang untuk untuk dikiaskan zihar zimmi. So ini kita panggil secondary. Manakala illah inilah sifat ataupun sebab yang kita samakan di antara dua hukum itu. Contohnya riba al-fadl, bagi barang ribawi. Barang ribawi ni adalah barang yang ada unsur riba yang boleh dibilang. Contohnya apple, terung, beras, jagung. Jadi walaupun mereka itu sama saja boleh dibilang, kalau kita nak
nak kiaskan, mesti kita kias pada hukum asal, pada tamar dan gandum. Kita tak boleh kias terung dengan apple, kita kena kias terung dengan tamar. Kalau jagung, kita tak boleh kias jagung dengan beras, kita kena kias jagung dengan gandum. Sebab apa? Sebab tamar dan gandum itu hukum asal. Okey. Begitu juga elah ibadat dalam tayamum dengan solat, dan elah taharah dalam wuduk dengan tayamum dari segi niat dan sebagainya, serta dari segi elah kafarah. So zimmi tidak ada kafarah sebagaimana muslim. Ini contoh-contoh yang menunjukkan bahawa sifat hukum asal itu mestilah hukum itu hukum yang asal. Yang kedua, mestilah dia punya elah itu sama. Elah dia sama. Yang ketiga, mestilah elah itu hukum asal itu kekal pada sifat itu. Jika berubah, dia tidak boleh digunakan untuk qiyas. Okey. Syarat untuk furu' ada dua sahaja. Pertama, furu' itu iaitu kes-kes yang baru, kes yang secondary, mestilah kes yang belum ataupun tiada nas. Jika hukum itu ataupun kes yang baru itu ada nas, so tak wujud lagi lah qiyas sebab kita berhujah atas nas yang ada. Tetapi jika ia tiada nas, barulah kita refer, kita compare dengan hukum-hukum ataupun dengan keadaan-keadaan yang telah ada nas. Contohnya dadah, mana ada nas kan? Isap rokok, mana ada nas? So kita kiaskan dengan yang telah ada nas. Okey, itu maksudnya syarat furu' mesti sesuatu yang tak ada nas. Yang kedua, mempunyai elah hukum asal. Sebagaimana saya selalu ulang, dalam kias elah ada sangat penting. Dan elah pada kes yang baru ini, kes furu' ini, mesti sama dengan elah yang ada pada hukum asal yang menyebabkan hukum asal itu diharamkan, yang menyebabkan hukum asal itu diwajibkan, yang menyebabkan hukum asal itu dirukhsahkan, mesti elah dia sama. Jika elah dia tak sama, kias itu kias yang fasid ataupun disebut dengan nama kias ma'al farik. Kias ma'al farik bermaksud kias yang berbeza, yang salah. Okey? So tidak boleh, dia mesti elahnya sama. Manakala syarat bagi elah pula, dia ada 5 syarat. Pertama, elah itu sifat yang zahir yang boleh diketahui. Maksudnya boleh dilihat dengan mata kasar, boleh difahami oleh ulama'. Contohnya mabuk. Apabila seorang itu mabuk, kita tahu dia mabuk. Jalan terhuyung hayang, cakap tak betul, minda tak stabil dan sebagainya, kita tahu dia mabuk. Ataupun bau mulut orang yang mabuk dan sebagainya lah, muntah dan sebagainya. Redha dalam mu'awadat. Redha ni bermaksud dia rela, suka hati, ikhlas, dengan penuh keredaan. Kita tahu, contohnya kalau orang kata saya jual, saya beli. Dalam pertukaran barang-barang urus niaga lah, mu'awadat ni ialah saling tukar menukar di antara dua barang dengan duit. Jadi syarat illah mestilah sifat itu boleh diketahui. Yang kedua ialah sifat itu terakru dan tertentu. Maksudnya boleh dipastikan iaitu sabit dan dia jelas, sifat itu tertentu. Contohnya niat membunuh. Seorang yang mewarisi harta pusaka, dia bunuh ayah dia. So sifat ataupun niat untuk membunuh itu wujud melalui, sebagaimana saya ulang dalam kuliah dulu, ialah kalau dia tikam di dada. So niat membunuh itu terakru, terpatui di situ dan tertentu di situ. Yang ketiga, sifat yang selaras sesuai dengan hukum. Maksudnya sifat yang sesuai dengan hukum, sifat yang hukum cakna pada sifat itu. Hukum yang bagi perhatian pada sifat itu. Contohnya mabuk, hukum yang bagi cakna. Ataupun musafir, hukum yang bincangkan tentangnya. Ataupun redha, ikhlas, hukum yang bincangkan tentangnya. Jadi sifat itu sesuai dengan hukum, di mana hukum membincangkan tentangnya. Yang keempat adalah sifat yang boleh dikenakan pada kes lain yang tidak terhad. Bermaksud sifat yang dibincangkan itu mabuk, dia wujud pada kes-kes apa pun. Sifat niat jahat, niat membunuh, dia wujud pada apa-apa pun. Semua sifat ini mewujudkan sifat yang boleh dikenakan pada sifat yang lain yang tidak terhad. Jika sifat itu terhad, maka dia tak boleh pakai. Macam hari itu saya bincangkan ialah contoh bagi poligami Rasulullah. Kita tak boleh guna untuk umat kerana itu special untuk Rasulullah. Yang kelima adalah sifat yang tidak syarak abaikan. Maksudnya syarat cakna pada sifat itu tidak abaikan, maksudnya syarat tidak peduli. Maksudnya syarat peduli. Maka salah menyatakan anak lelaki dan anak perempuan mendapat pusaka yang banyak. Jika orang bincang tentang kenapa kita tak samakan hak anak lelaki dengan anak perempuan dalam pusaka, maka itu salah. Kerana dalam Al-Quran ada disebut lil zakari mithlu hazil sayain. Bagi orang lelaki dia mendapat 2 bahagian anak perempuan. So
syarak dah cakna, syarak dah peduli tentang kedudukan anak lelaki dan anak perempuan, di mana hukum syarak telah bagi anak lelaki lebih banyak daripada anak perempuan dapat. So syarat itu, sifat itu tidak syarat abaikan. Jadi kalau kita nak kias tak boleh, sebab telah dicakna oleh hukum syarak. Okey, terdapat beza antara illah dengan hikmah. Kadang apabila membincangkan ilmu kias, ada orang membincangkan tentang hikmah untuk menjustifikan dia, untuk dia boleh melakukan illah kias. Sebenarnya itu salah. Hikmah adalah tujuan kepada kias, bukan illah. Jadi kita kena bezakan antara illah dengan hikmah, supaya apabila kita melakukan kias dengan betul, bukan kias ma'al farid. Jadi illah, kita ulang sekali lagi, ialah sifat yang zahir yang terakhir dan karenanya lahir hukum. Sifat yang wujud pada sesuatu perbuatan, pada satu keadaan yang mana syarak telah nyatakan sifat itulah yang menyebabkan lahirnya hukum. Sesuatu hukum akan sabit dengan adanya illah sekalipun berbeza hikmah ataupun tak ada hikmah. Maksudnya illah yang menentukan lahirnya hukum. Illah lah yang menentukan wujudnya satu hukum yang boleh di-compare antara satu keadaan dengan keadaan yang lain yang telah ada nas. Manakala hikmah ialah tujuan syarak. Dalam satu perkara mungkin ada tujuan syarak yang tertentu. Dalam satu perkara mungkin tidak dijelas tentang tujuan syarak. Jadi hikmah hanyalah bertujuan untuk memberi kepada kita satu pengajaran, satu kefahaman bahawa di situ adanya maslahat, adanya kebaikan dalam pensyariatan sesuatu hukum. Tujuan itu tidak menjustifikan, tidak menjadikan bahawa hukum itu boleh dilaksanakan untuk tujuan itu, kerana nanti manusia akan silap dalam memberi memberi perhatian, memberi penelitian terhadap semua hikmah, seolah-olah hikmah itu boleh diperibadikan. Itu yang membahaya. Qala al-usuliyun al-ahkam tarbutu bi'ilaliha la bihikamiha. Segala hukum hakam itu menurut usuliyun dia dihubungkan dengan illah, bukan dengan hikmah. Jadi apabila wujudnya illah, wujudnya hukum. Adanya hikmah tidak semestinya adanya hukum. Okey, sebagai contoh ialah kes qasar bagi solat rubai, iaitu mengqasarkan solat yang 4 rakaat. Solat yang 4 rakaat boleh diqasarkan, boleh dipendekkan kepada 2 rakaat. Kenapa? Ialah apabila adanya illah, iaitu bermusafir. Apabila seorang bermusafir, maka dia boleh memendekkan solatnya yang 4 kepada 2. Apa tujuan boleh dipendekkan? Tujuannya, hikmahnya adalah untuk mengurangkan masyakkah ataupun untuk mengelakkan masyakkah. Jadi dalam kes solat rubai, seseorang yang bermusafir boleh mengurangkan ataupun boleh memendekkan solatnya kepada 2 kerana untuk mengelakkan masyakkah. Tetapi jika seseorang itu tidak musafir, tetapi dia ada masyakkah, contohnya dia sakit kaki, dia sakit kaki, dia nak bangun, nak solat susah, nak pergi ambil wuduk susah, dia pun nak qasar solat 4 rakaat kerana dia kata ada masyakkah saya nak solat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun ada masyakkah. Contohnya dia nak pergi ambil wuduk susah sebab dia sakit, dia nak nak pergi solat susah, so dia nak solat 2 sahaja. Hukumnya tak boleh kerana dia berpegang pada hikmah. Sebab hikmah tidak menjadikan sesuatu hukum itu kita boleh kiaskan dengan hukum qasar yang biasa dibuat, kerana Rasulullah mengqasarkan solat adalah hanya untuk musafir. Tetapi jika seorang itu bermusafir, walaupun tadi kita kata hikmahnya untuk mengurangkan masyakkah ataupun menolak masyakkah, tapi mungkin dia bermusafir tanpa masyakkah. Contohnya dia bermusafir dalam bas yang mewah, naik kapal terbang yang mewah, yang semua ada. Dia seorang yang kaya raya, jutawan dan sebagainya. Contohnya di situlah ada kafe dalam bas, dia ada kafe, ada tukang urut dan sebagainya. Boleh tak dia qasar? Boleh, kerana dia bermusafir sekalipun tak ada masyakkah. Okey. Jadi kaedah hukumnya adalah selama bermusafir, seseorang Muslim itu diharuskan untuk mengqasar ataupun berbuka puasa bagi bulan puasa ataupun bagi orang yang berpuasa sekalipun tiada masyakkah. Kerana kita pegang atas musafir. Okey. Kita pegang atas musafir, maka selama mana seorang itu bermusafir, maka dia boleh mengqasarkan. Tetapi apabila seorang itu bermukim, dia tidak harus bermukim ni ialah dia tidak bermusafir lah. Dia tidak harus mengqasar atau buka puasa sekalipun wujudnya masyakkah. Kerana apa? Kerana dia tidak bermusafir. So apa yang kita nak lihat adalah hukum itu dibina atas illah.
Hukum itu dibina atas illah, bukan atas hikmah. Contoh yang lain ialah tentang hak syuf'ah dalam perkongsian. Apa maksud syuf'ah? Syuf'ah ni ialah keutamaan hak untuk membeli, menyewa dan sebagainya. Dalam hak milik kongsi, hak milik kongsi, seseorang yang berjiran dengan pemilik kongsi itu ataupun seorang yang mempunyai share saham yang berkongsi antara ahli-ahli saham, mereka mempunyai hak syuf'ah. Apa dia hak syuf'ah? Iaitu hak keutamaan, sama ada untuk membeli, menyewa dan sebagainya. Okey, dalam kes, tengok contoh. Dalam kes ini, yang saya contohkan adalah jika A, B, C, D, E, F, G, H, I. Semua ini adalah pemilik-pemilik kongsi ataupun yang berjiran. Kalau kita katakan ini adalah tanah, semua ini kepingan-kepingan tanah, lot-lot tanah. A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah yang saling berjiran. Manakala J, K, L hanya berjiran dengan C, F, I saja. Okey, sekiranya E, saya bagi contoh di sini, sekiranya E ingin menjual tanahnya, E dia tidak boleh jual kepada J, K, L tanpa dia menawarkan tawaran untuk jualan itu kepada A, B, C, D, F, G, H, I terlebih dahulu. Kenapa? Kerana mereka ini adalah jiran-jirannya yang mempunyai hak syuf'ah, iaitu hak untuk membeli dulu, hak untuk menyewa dulu dan hak untuk apa saja yang berkaitan dengan jika dia nak jual. Apa tujuan dia? Apa hikmah dia? Ialah darar, untuk mengelakkan darar, iaitu mudarat. Kerana mungkin jika E jual kat J, mungkin J apabila dia mendapat tanah E tersebut, dia akan membuat sesuatu peraturan yang mungkin menyalahi ataupun yang tak biasa dilakukan oleh E sebelum dia memiliki tanah itu, mungkin akan mencederakan ataupun boleh mengganggu tanah-tanah B, tanah C. Mungkin dia buat laluan yang tiba-tiba saja dia buat. Okey, itulah yang ditakuti akan menyebabkan darar. Jadi ialah bagi sesuatu perkongsian ataupun kejiranan itu, maka dia boleh mendapat kelebihan hak apabila dia ada syufa'ah, apabila kerana dia memiliki hak syufa'ah. Okey, ini kejiranan saya contohkan. Tak, bagi perkongsian, contohnya kalau pelajar dia berkongsi membeli kereta lah, kita katakan dia membeli kereta Aiza ke kereta Myvi lah, kita kata tak, dia beli kereta Myvi, kongsi 5 orang untuk buat Grab, untuk buat sewa contohnya. Tetapi apabila salah seorang daripada 5 itu akan graduate, maka dia ingin jual share dia itu kepada salah seorang daripada ahli kongsi dia, dia kena jual kepada ahli kongsi itu. Dia tak boleh jual kepada orang lain yang selain daripada ahli kongsi itu. Dia kena tawarkan. Tapi kalau tak mau beli tak apa, boleh tawar kat orang lain, tapi keutamaan itu. So dalam syufa'ah, apa yang kita bincang adalah keutamaan hak. Keutamaan hak inilah yang penting untuk menentukan dia ada hak untuk membeli atau tidak. Okey. Jenis-jenis kias. Okey, jenis kias terbagi kepada kias illah, kias syabah dan kias adna. Okey, apa maksud kias illah? Kias illah ialah kias yang adanya illah, yang mesti ada illah yang mengikat hukum. Sebagaimana kita bincang, dalam kias illah adalah sangat penting. Apabila tiada illah, seolah-olah tiada hukum. Di mana illah menjadi syarat yang menentukan sesuatu kias itu wujud atau tidak wujud. Dalam kias illah, yang utama adalah kita lihat pada illah. Bagi kias, di bawah kias illah ini juga dibincang tentang kias aula. Kias aula, kias yang utama. Aula ni bermaksud yang utama. Kias aula bermaksud illah pada furu' lebih kuat daripada yang asal, sehingga sabit hukum pada furu' lebih kuat. Okey, so kalau anda lihat dalam kias kita ada hukum asal. Okey, satu hukum asal, dua adalah hukum furu', hukum yang hendak dibandingkan. Okey, kebiasaannya dalam kias hukum yang sabit dalam Al-Quran atau Sunnah adalah hukum yang lebih kuat kerana dia sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara hukum furu' adalah hukum yang diijtihadkan sahaja. Okey, tetapi dalam kias aula, illah pada furu' lebih kuat daripada yang asal. Yang ini lebih kuat. Contohnya adalah dalam nas fala taqul lahuma uffin.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan kamu kata kepada lahuma ni ibu bapa uffin, jangan kamu kata uff kepada ibu bapa. Kalau bahasa kita lah, mak dia kata tolong masak nasi, tak maulah. So itu adalah dari segi kata-kata. Tetapi dalam perkara furuk, di sini kata elah pada furuk lebih kuat, bermaksud dalam furuk, contohnya dia berkata kat mak dia pukul mak dia. So, perbuatan memukul ibu bapa, jika dikiaskan dengan ayat Quran yang kata pun berdosa, maka memukul lagilah berdosa. Tak, kalau dia bunuh mak dia, maka perbuatan membunuh itu lebihlah dosa dia daripada dia berkata Jadi di sini kias aula ataupun kias illah, dia menunjukkan illah kepada furuk itu lebih kuat, lebih haram, tahap dia lebih ditegah berlakunya daripada pada perkara asal. Itu maksudnya. Okey. Kias syabah. Syabah bermaksud sama, persamaan, iaitu tidak memerlukan illah kerana dengan sendirinya menunjuk perbandingan ataupun hukum yang tertentu. Kerana di sini dinisbahkan bahawa perbandingan yang dilakukan dengan kapasiti perbandingan yang sama antara hukum asal dengan hukum yang baru berlaku, dia menunjukkan seolah-olah ia sama, seolah-olah tidak perlukan kepada satu sifat, sebab perbuatan itu sudah menggambarkan ada satu persamaan syabah, mempunyai persamaan sifat hukum pada satu kes tanpa boleh dipertikaikan lagi. Maksudnya senang nampak, jelas, direct bahawa perbuatan yang dilakukan itu sama, kejadian baru dengan kejadian yang telah ada dalam nas, seolah-olah ia sama. Contohnya dalam kes baru yang kuat seperti larangan memakan harta anak yatim dengan memusnahkan harta anak yatim. Okay, dalam Al-Quran disebut innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia telah makan dalam perutnya api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan akan dimasukkan dalam neraka sa'ir. So perbuatan memakan harta anak yatim ini adalah sama sahaja jahatnya ataupun dosanya dengan memusnahkan harta anak yatim. Dia tak makan, tapi dia buat rosak. Contohnya kalau makan ni kita ambil duit, kita beli keropok, beli nasi, kita makan tak. Tapi musnah ni kalau dia tengok rumah anak yatim, dia pergi bakar rumah anak yatim. Dia tengok basikal anak yatim, dia pergi masukkan dalam semua, dia buang kat sungai dan sebagainya. Okay, so perbuatan itu adalah sama, darjat dia sama kuat, musawi, dia musawi, syabah tu musawi samalah, iaitu di mana illah pada furuk sama kuat dengan asal, yang mana kedua-duanya mempunyai pemberat jenayah ataupun dosa yang sama-sama haram di sisi agama. Begitu juga dalam kes yang baru yang sama-sama, seperti hasrat wali menikahkan anak perempuan yang belum balik demi keselamatan, yang hukum asal untuk wanita dewasa dalam menerima pinangan. Maka kita kiaskan bahawa wanita yang belum balik, yang belum balik, jika nak dikahwinkan dengan wanita dewasa yang ingin dikahwinkan, wanita belum balik, wali dia mempunyai ada kuasa mujbir untuk memaksa anak dia. Sedangkan untuk wanita dewasa, kuasa mujbir itu lagi berkurangan, lebih lagi kalau dia janda. Jadi di sini seolah-olah larangan itu supaya menjaga kebajikan anak sama saja bagi wanita yang belum balik, wanita yang dewasa sama saja, iaitu mereka hendaklah dikahwinkan dengan orang yang betul-betul sekufu, yang betul-betul setaraf, yang boleh memberi didikan, memberi layanan yang baik kepada wanita tersebut. Bukan perbezaan umur yang ketara, bukan perbezaan fizikal yang ketara, sehingga boleh memberi mudarat kepada seseorang wanita. Itu bermaksud kias syabah. Manakala kias dilalah, kias ketiga yang ataupun disebut kias adna adalah kias yang merujuk kepada dilalah, tanda-tanda, petunjuk-petunjuk. Dilalah ni dalam bahasa Melayu disebut dalil, tapi dalam bahasa Arab dilalah pendalilan yang ada tanda-tanda, yang ada petunjuk, berdasarkan petunjuk-petunjuk awal yang diterima pakai oleh mazhab Hanafi saja, tentang kias ni. Contohnya jus buah-buahan ataupun disebut nabis, yang punya tanda-tanda awal menjadi arak yang dikuturi mabuk. So dalam kes ini ialah masyarakat Arab dahulu dia suka minum jus buah-buahan ni yang
Macam kita kalau kita tengok cuka lah, orang buat cuka ataupun air tapai tu, kadang-kadang dia ada satu masa tu dia hampir-hampir menjadi mabuk kan. Kalau orang buat nira kelapa ke apa, ada masa tu yang dikhawatiri dia mempunyai kapasiti untuk mabuk. Jadi kias adna ni dia terbalik daripada kias aula tadi. Dalam kias adna, kias dilalah ni, petunjuk ini, kias illah pada furu' itu lebih lemah. Adna ni maksudnya rendah lah. Kalau tadi aula tinggi kan. Jadi illah pada furu' lebih lemah daripada yang asal, seperti illah mabuk pada nabis berbanding arak. Kalau kita lihat dalam nas, kullu muskirin haram, setiap perkara yang mabuk itu haram. Haram pada mabuk pada arak itu lebih kuat daripada mabuk pada nabis. Tak, sebab nabis mempunyai tanda-tanda saja. Sebab itu dikata-kata dilalah. Dia mempunyai tanda-tanda. Mungkin dia nampak macam berbuih, dia nampak macam nak jadi arak dah ni, tapi dia belum jadi arak. Kalau dia jadi arak, confirm dia haram. Jadi kias dilalah ialah kias yang hampir-hampir. Maksudnya sesuatu yang hampir-hampir kepada haram sepatutnya tak boleh dimakan ataupun tidak boleh diambil, tak boleh dikonsum, kerana dia mempunyai unsur-unsur syubhat yang hampir-hampir dah. Jadi sebagian ulama membenarkan dan sebagian ulama mengharamkan kerana atas dilalah itulah, kerana atas tanda-tanda itu. Okey, kerana adna itu ialah pada furu' lebih lemah. Tapi sebab lemah itulah yang menyebabkan sebagian ulama membenarkan dan sebagian ulama tidak membenarkan. Sebab dikatakan ada riwayat membenarkan seperti berdasarkan kepada perbuatan Sayyidina Umar yang gemar meminum nabis bagi mencupatkan hadam daging unta. Sebab orang Arab ni dikatakan dia suka makan daging kan. Ada kata kambing seekor kongsi 3 orang ataupun 2 orang saja boleh habiskan daging tu. Jadi dengan banyak dia orang makan daging, untuk cepat hadam dia minum nabis. Minum nabis. Cuma tadilah kita pegang kalau nabis tu belum jadi arak, okey, tak ada masalah. Tapi ulama dah pegang. Sebab tu dikatakan diterima oleh Hanafi saja. Sebab sebahagian besar ulama lain menolak minum nabis kerana dia mempunyai unsur-unsur atau tanda-tanda yang akan menjadi arak. So kias dilalah ni faham di bawah dia merujuk pada tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini dikatakan berdasarkan kias adna adalah pada furu' itu lebih lemah. Lebih lemah yang menjadikan kalau kita kata haram minum nabis dikiaskan kepada haram minum arak. Tapi kita tahu nabis itu sifat dia, tanda-tanda dia lemah berbanding sifat tanda-tanda yang wujud pada perkara yang asal. Okey, itu saja tentang tajuk kias keseluruhannya. Yang mana anda paling kena ingat adalah rukun kias, apa yang menyebabkan kias ini berlaku, hukum asal, hukum yang ada nas, hukum yang tak ada nas, kes yang ada nas, kes yang tak ada nas, hukum kepada kes yang ada nas itu, dan juga kepada illah. Illah adalah sangat penting dan illah itu mesti berdasarkan Al-Quran dan hadis. Illah juga mestilah yang tidak terhad kepada hukum itu saja, boleh dipakai pada hukum yang lain. Manakala perkara baru pula, furu' pula, mestilah perkara baru yang betul-betul baru, yang belum ada nas, dan mesti yang boleh dipastikan, diketahui dia mempunyai persamaan illah. Okey, illah itu pula mesti illah yang selari antara kes baru dengan kes yang asal. Jika tidak selari, kita kata kias itu kias ma'al fari. Wallahu a'lam bishawab.